الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id, muka surat 10 bagi 3 daripada bawah. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, Babul Mahabbati. Ini satu bab pada menyatakan mahabbah. Mahabbah tu maksud dia cinta lah, kasih sayang dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa mari datang mula dengan bab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha yaqulu yawmal qiyamati aina al-mutahabbuna bijalali al-yawm adhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kata dia bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat. Mana cakap benda ni di hari kiamat lah. Lepas tu dah cakap sekarang ni, cakap sekarang ni nak kabur, nanti akan cakap gitu. Sebab hadis dan Al-Quran dia bukan berkaitan dengan benda yang berlaku ketika itu. Bahkan dia beritahu benda yang akan datang dan lagi akan datang di akhir akhirat. Semua dia bagi tahu belakang. Jadi bila nanti hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, di mana orang yang berkasih mereka itu orang dengan kebesaranku. Kebesaran dengan bo. Bukan yo. Dengan kebesaran. Kebesaranlah dipanggil dalam bahasa Arab al-jalal. Sifat Allah Ta'ala, kalau kita pernah dengar, dia ada dua, Al-Jamal, Al-Jalal. Al-Jamal tu maksudnya sifat-sifat yang menunjukkan keindahan bagi Allah Ta'ala. Ar-Rahim, Ar-Rahman. Kalau Al-Jalal, sifat-sifat yang menunjukkan keperkasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Perkasa, Al-Aziz, Al-Qahhar, Allah yang mengerasi, yang garang-garang sikit lah. Hal itu semua Al-Jalal. Pada hari ini, hari kiamat, aku naungkan mereka itu yang berkasih tadi di dalam naungku. Naungku, kalau kita terjemuh dalam bahasa Melayu asal, zillun tu bayang. Jadi biasanya dalam mana-mana kitab ke, buku ke, kalau dia terjemuh bayang tu, kena takwil tu. Samalah naung ni pun sama, lebih kurang. Jadi dalam kitab-kitab tafsir dia mentakwilkan zillun di situ bukan makna bayang Allah. Kan zillullah. Tadi dia kata apa? Yauma la dhilla illa dhilli.
Hari yang mana tidak ada naungan melainkan naunganku. Ataupun terjemah lain, bayanganku. Bayangan terus. Jadi bukan bayangan yang dimaksudkan, ialah bayang yang kita faham tu. Dan bukan maksud naungan tu makna Allah Ta'ala letak zat dia, kita pun jadi teduh. Bukan. Jadi kitab-kitab tafsir sudah mentafsirkan. Bukan kitab tafsir, kitab syarah hadis. Sebab ni hadis bukannya Quran. Nah, kitab-kitab tafsir hadis ataupun kitab-kitab syarah hadis sudah mensyarahkan zillun di situ, bayang atau naungan di situ bukan makna bayang, tapi makna rahmat Allah Ta'ala. Jadi maksud dia, siapa-siapa yang berkasih terhadap aku, cinta terhadap kebesaranku, maka pada hari kiamat tu dia akan mendapat rahmat dia. Itu maksud dia. Maka dia kata, aku naungkan mereka itu yang berkasih tadi di dalam naunganku pada hari yang tiada naung melainkan naungku. Naung tu itulah yang kita faham bayang tu. Itu bukan makna yang dikehendaki. Maknanya rahmat Allah Ta'ala. Tu. Habis dia start dengan hadis berkaitan dengan bab mahabbah, cinta Allah Ta'ala tu, dengan hadis yang fadilat berkenaan dengan cinta Allah Ta'ala. Jadi cinta Allah Ta'ala tu terzahir bila kita imtithalul awamiri wajtinabu nawahi, iaitu membuat segala perintah Allah dan meninggalkan larangan dia. Itu cinta Allah Ta'ala. Itu mudahlah, tu dia panggil taqwa. Ada satu cerita pula. Cerita yang cerita daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki ziarah ia seorang laki-laki akan seorang laki-laki. Seorang laki-laki ziarah seorang laki-laki yang lain. Cerita ni, hadis ni daripada Abu Hurairah. Jadi seorang laki nak ziarah seorang laki pada satu dusun yang lain. Dusun ni kalau kita jawi maksud dia ialah kampung kecil. Kampung kecil lah. Jadi kalau kita jawi dalam bab sembahyang jemaah contohnya, bila dia sebut dusun, makna itu kampung kecil. Kampung ada dua, kampung kecil, kampung besar. Contoh kalau Batu Rakit, kalau kita nisbah kampung ni saja jadi kampung kecil lah. Tapi kalau kita nisbah Batu Rakit luas lagi sampai ke hujung sana, jadi besar lah. Bila besar maka kena masjid banyak. Gitu. Kalau iktibar kita kata dusun tu kampung kecil, makna sini saja, satu masjid lah, tak payah banyak. Tapi kalau kita kata kampung besar, contoh satu Batu Rakit, Batu Rakit besar. Daripada start daripada Batu Rakit sana sampai ke belakang tu, maka dia panggil Batu Rakit belakang, maka kena ada banyak masjid lah. Untuk sembahyang jemaah. Sebab apa? Sebab contoh kalau masjid ni azan, sana tak dengar dah. Jadi kena ada sana pula masjid atau surau azan pula. Tu kalau kita kata kampung besar. Jadi dusun ni makna kampung kecil lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka disuruh Allah Ta'ala mengintai pada jalan seorang malaikat. Ni kitab ni dia pening sikit ni. Dia sebenarnya gini, cara susun dia begini asal dia. Maka disuruh Allah Ta'ala akan malaikat mengintai pada jalan seorang. Gitu, tu asal dia. Dia malaikat tu dia buh belakang. Sebab apa gitu? Sebab ni kitab Jawi ni dia boleh terjemah ke Arab. Dia terjemahan Jawi ni ataupun kitab Jawi ni, dia cara susunan dia macam kitab Arab. Batu pening sikit. Kadang-kadang nak kata Allah Ta'ala suruh malaikat, tapi dia punya ayat tu tunggang terbalik. Jadi kalau orang tak erti baca, habis cerita, siapa yang mengintai siapa? Seorang mengintai malaikat. Sudah. Kok mana mengintai malaikat? Makna malaikat disuruh Allah Ta'ala untuk mengintai pada jalan seseorang, untuk tengok orang tu lah yang nak ziarah tadi tu. Maka berkata ia malaikat, ke mana kehendak pergi? Dia pun tanyalah orang yang jalan tu, ni nak pergi mana? Tu. Dah boleh ke malaikat cakap dengan manusia ni? Boleh lah, cuma kita tak dapatnya. Malaikat cakap dengan manusia bukan dalam bentuk asal. Malaikat cakap dengan manusia dalam bentuk manusia lah.
Banyak sahabat Nabi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang malaikat Jibril alaihi salam bila nak sampaikan wahyu, dia berubah jadi seorang manusia, muka dia macam sahabat. Tak ingat nama sahabat apa. Dalam Syama'il ada lah. Kerap kali berupa manusia. Jadi malaikat ni boleh berupa macam-macam. Dia berupa macam-macam. Kalau nak ikut asal dia, besar lah. Tak muat dunia malaikat Jibril sayap dia satu pun dah tutup habis alang ni. Kalau 500 sayap dia buka habis, tak tahu nak kata. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia pun jawab, maka berkata aku berkehendak kepada seorang saudara bagiku pada dusun ini, yakni berkehendak ziarah. Jatuh tu. Berkehendak ziarah kepada seorang sahabat lah. Siapa seorang tu? Saudara bagiku pada dusun ini. Saudara mana? Saudara seugama. Jadi kita ni saudara kau ni semua ni saudara seugama. Tu. Kalau luah lagi saudara dari sudut keturunan manusia, lagi besar lah tu. Kalau saudara kita ni saudara seugama, tu kecil sikit. Kalau saudara dari nisbah manusia, tu besar lah. Satu dunia ni saudara gitu. Maka katanya mana tadi? Maka katanya kata malaikat tadi, adakah bagi saudara tadi atasmu nikmat yang diberi saudara tadi akan dikau? Malaikat pun tanya, ada tak dia beri nikmat pada engkau sehingga engkau ni nak pergi ziarah dia ni? Ada beri tak benda-benda ke? Katanya kata lelaki tadi, tiada lain daripada bahawa aku kasih akan saudara tadi kerana Allah. Doktor. Tu. Ni masuk dalam tajuk kita ni, mahabbah. Tak ada benda lain. Dia kata, adakah baginya atasmu nikmat yang diberinya akan dikau? Ada dia diberi nikmat apa-apa yang kamu rasa seronok? Dia kata tak ada benda lain melainkan aku kasih akan sahabat tadi kerana Allah Ta'ala. Kasih akan dia akan sahabat ni kerana Allah Ta'ala, bukan cium dia, bukan. Bukan tidur sekatil, bukan. Jadi kalau kasih sayang dari sudut sahabatnya ialah dia tu bersahabat dalam keadaan kalau buat salah dia tegur. Kalau kita lalai dia tegur juga. Lalai nak buat ketaatan dia tegur untuk buat taat. Lalai daripada maksiat, kita nak pergi ke maksiat dia tegur tak jadi maksiat. Tu dia panggil kasih sayang pada sahabat kerana Allah Ta'ala. Dia kasih sayang ni dia mutafawitah, berbeza-beza. Kasih sayang pada mak pak lain pula cara dia. Kasih sayang dengan Allah Ta'ala lain pula cara dia. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain pula cara dia. Kasih sayang dengan keluarga isteri lain pula. Lain-lain lah. Katanya kata malaikat tadi, maka bahawasanya aku pesuruh Allah. Pesuruh Allah ni kalau bahasa Arab dia panggil Rasul. Jadi malaikat ni Rasul juga. Utusan Allah kepada manusia. Kalau Rasul hak Nabi tu utusan manusia kepada manusia. Utusan Allah kepada manusia. Kalau yang malaikat Jibril, malaikat tu utusan Allah kepada para nabi, para rasul. Kalau ada sahabat yang nampak malaikat tu pun boleh lah, tu lain cerita lah. Tapi kebanyakannya rasul dan nabi, Allah Ta'ala hantar malaikat untuk jadi wakil apa yang Allah Ta'ala nak. Kemudian rasul pula jadi wakil pada Allah Ta'ala untuk bagi pada umat. Tu semayangnya, puasanya, apa semua ibadat, akidah dan sebagainya, ikut Rasul pula. Jadi siapa ikut Rasul, ikut Allah Ta'ala. Tu aku ni pesuruh Allah kepada engkau bahawasanya Allah telah kasih akan engkau. Allah Ta'ala kasih dia. Bila Allah Ta'ala kasih dia, maka redha dan rahmat Allah Ta'ala akan diberikan kepada orang tersebut. Tu yang kita nak tu. Kita mati husnul khatimah, tutup dengan yang baik. Dengan makna Allah Ta'ala kasih dan redha, kita ni pergi bertemu dengan Allah Ta'ala. Manusia akan menangis, tapi orang yang kasih oleh Allah Ta'ala kepada dia, maka dia akan gembira. Dia mati itu lebih seronok.
Orang sekeliling nangis sebab dia pergi. Tapi dia kohor seronok kerana dah tahu hakikat dia, apa yang dia akan dapat. Bila dia akan tahu tu? Bila sakaratul maut. Sakaratul maut tu separuh dunia, separuh akhirat dah nampak. Mata kita akan nampak separuh-separuh dah. Tu. Tak nampak dah dunia semata-mata, nampak separuh-separuh dah. Nampak dah malaikat tu mari. Cuma nak kabur korang tak boleh lah sebab sakaratul maut. Duduk tengah nazak tu. Duduk tengah nazak tu lah iblis mari malaikat mari macam-macam. Kalau iblis mari nak suruh kita jadi kafir. Malaikat mari nak cabut nyawa kita. Kalau kita ni baik, cabut dengan elok. Kalau kita ni jahat, wala'iyadzubillah, cabut dengan kasar. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, Allah Ta'ala kasih akan dikau seperti kamu kasih akan dia akan sahabat tadi. Kamu kasih kerana Allah, Allah akan kasih dia. Gitu ya kaedah dia. Kita kasih Rasul, Allah kasih kita. Kita kasih pada seseorang kerana Allah, bukan kerana manusia, maka Allah Ta'ala akan kasih kita juga. Itu balasan dia. Selesai. Dan ada cerita lagi daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat juga. Kata Mu'adz bin Jabal, aku dengar, alif tu tak ada, lepas waw tu tak ada alif tu. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas tu dia kata Allah Subhanahu wa taala. Gini ya. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Gitu. Bersabda apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini maksud dia hadis kursi. Gitu. Kalau tak ada firman Allah dalam hadis, itu maksud dia hadis nabawi. Hadis ni dua ya. Secara kasar lah. Hadis nabawi maksudnya hadis itu tak ada langsung Allah Ta'ala berfirman. Tak ada. Yang kedua hadis kursi. Hadis kursi ni dia hadis, tapi mula-mula tu start dengan qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman sekian-sekian. Yang mana Allah Ta'ala berfirman tu tak ada dalam Quran pun. Itu hadis kursi. Tapi kalau firman Allah Ta'ala tu ada dalam Quran, tu masih lagi hadis nabawi lah. Sebab nak tegakkan ayat tu. Kalau ayat firman Allah Ta'ala tu tak ada dalam Quran, tapi disebut qala Allah Ta'ala, itu hadis kursi. Hadis kursi tu qala Allah Ta'ala tak boleh bawa semayang. Semayang batal. Bawa pergi semayang lah, mentang-mentang cakap Arab, dia pun cakap lah semayang apa, dia pun lepas waladhdallin dia baca hadis kursi qala Allah Ta'ala tu. Tu batal semayang. Dia kira cakap sebab tu bukan ayat Quran, tu hadis kursi. Dan hadis kursi ni bukannya ada orang silap faham lagi. Al-Quran tu dia kata gini, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW sabda alif lam mim. Tu salah. Kan Quran tu 30 juzuk tu, ada setengah dia kata, dia bukan kata qala Allah, dia kata qala Nabi. Sebab apa? Sebab dia kata ni kan Nabi bawa. Memanglah Nabi bawa, tapi tak nisbah pada Nabi, nisbah pada Allah. Sebab itu Quran. Ada fahaman tu di Indonesia ada. Tu pondok lah tu. Nak murid dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim, dia membaca ayat Quran. Tak. Tu bukan qala Nabi, tu qala Allah Ta'ala. Tu dia sesak sikit lah situ. Ada lah bahasan macam-macam, benda pelik-pelik. Beri salam bahasa Yahudi lah. Pelik kan tu. Semayang pun cara lain. Habis sesak tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajib kasihku bagi dua orang yang berkasih-kasih keduanya dua orang pada aku. Yakni orang yang berkasih, iaitu antara sahabat dengan sahabat kerana Allah, Allah Ta'ala pun akan kasih pada dia. Wajib sini bukan makna mesti ada orang yang tekan dia, bukan. Mana menjadi secara adatnya diberikan kasih sayang Allah Ta'ala, redha Allah, rahmat Allah kepada orang yang bersahabat kerana Allah Ta'ala, berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Tu antara sahabat. Antara suami isteri sama.
Suami isteri berkasih sayang kerana Allah Ta'ala, dapat kasih sayang Allah Ta'ala juga. Tu dengan mana kalau suami isteri tu berkasih sayang, elok maksiat, tu dan sebagainya, itu tuntutan daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan beri kasih sayang pada orang tersebut. Tu berkasih-kasih keduanya dua orang tadi pada aku, dan yang duduk keduanya, yang duduk dua orang sahabat tu kerana aku. Duduk menyembang, bersilaturahim, merapatkan ukhuwah, bercakap benda baik kerana Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala akan kasih pada dia. Dan orang yang ziarahan, ziarahlah, kerana aku, kerana Allah Ta'ala, yakni kerana perintah Allah, bukan kerana orang suruh, bukan kerana orang paksa. Dia memang nak pergi ziarah tu memang kerana tuntutan syarak. Ziarah orang sakit disunatkan ziarah. Ziarah ketika orang mati disunatkan ziarah. Ucap takziah pada keluarga, itu. Dan bila berziarah ni tak sunat ambil wuduk lah. Tak sunat ambil wuduk ketika nak ziarah. Bukan maksudnya tak boleh berwuduk, maknanya bukan ada sunat yang khusus berwuduk ketika nak ziarah. Tak ada. Tu. Jadi ziarah ni ziarah keluarga, merapatkan hubungan silaturahim. Merapatkan hubungan silaturahim dapat panjang umur. Kitab Syarah Ta'lim Muta'allim Tariqat Ta'allum menyebutkan bahawasanya orang yang merapatkan silaturahim sesama keluarga dapat memanjangkan umurnya dengan izin Allah Ta'ala. Tu antara benda yang boleh memanjangkan umur lah. Tu kerana aku juga, dan yang berdiri keduanya, kedua orang tadi kerana aku, semua kerana Allah Ta'ala. Dia buat semua kerana Allah, maka secara mutlak akan dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rahmat syurga, dapat lihat zat Allah, elok api neraka dan sebagainya. Tu umumlah kasih sayang Tuhan tu. Dan pada satu riwayat firman Allah, bermula yang berkasihan di dalam kebesaranku bagi mereka itu yang berkasihan tadi di atas beberapa mimbar daripada nur yang menggemar tu, yang menyukai akan mereka itu yang berkasihan kerana aku tadi, oleh segala anbiya, segala nabi-nabi, dan syuhada, segala orang-orang yang mati syahid fi sabilillah. Mati syahid fi sabilillah saja yang tak payah mandi. Yang lain kena mandi. Mati COVID-19 kena mandi. Ada fatwa, ada seorang mengajar dia kata tak payah mandi sebab mati syahid. Habis cerita. Zaman dululah, zaman COVID itu ada orang mengajar, tuan-tuan, orang mati syahid ni tak payah mandi sebab dia mati. Orang yang mati COVID-19 tak payah mandi sebab dia mati syahid. Budak-budak. Mati syahid yang tak payah mandi, mati syahid perang fisabilillah tu, pergi perang orang kafir mati, tu tak payah mandilah. Tu. Ni syahid lain, syahid akhirat, syahid dunia tu kena mandi. Ni syahid yang kena tak payah mandi ni syahid mati dunia akhirat dia panggil. Syahid fisabilillah tu ya. Syahid perang orang kafir. Perang mati kena bunuh. Tak payah mandi. Bungkus terus tanah. Itu sebab apa? Sebab tak payah mandi. Sebab kita menghilangkan kesan-kesan darah dia yang menjadi bukti bahawasanya dia tu berperang fisabilillah. Maka kita menghilangkan kesan-kesan ibadat orang ni haram. Kita sendiri menghilangkan kesan-kesan ibadat makruh. Orang lain menghilangkan kesan-kesan ibadat kita haram. Itu. Antara kesan ibadat orang mati syahid, darah tu lah. Kita kesan ibadat mana? Wuduk contohnya. Kita pilak lepas wuduk, makruh. Ataupun kita khibah dengan tangan, bagi air tu turut, makruh. Mandi junub ke, mandi sunat ke, sunatnya tak payah lap. Kerana apa? Kerana mandi tersebut ibadat, maka bila mandi ibadat ada berkah. Kalau kita lap makruh. Biar dia kering sendiri. Mandi semayang Jumaat contohnya, nak semayang Jumaat kita pun mandi sunat Jumaat. Lepas mandi tu tak payah lap. Sunat tak payah lap. Sebab dia mandi ibadat, bukan mandi biasa.
Kalau mandi hak biasa, hak harus tu pagi buta lepas mayat apa nak pergi kerja tu, hak tu tak apalah. Tu. Ni mandi sunat atau mandi wajib, hak tu tak payah lah. Sunatnya biarkan dia kering sendiri, kerana tu air yang berkat sebab ibadat. Lepas tu sampai tahap disunatkan bekas-bekas air wuduk yang jatuh kalau kita tadah tu sunat minum. Boleh kata gitu. Tu sunat minum pula. Tu kalau dah jatuh padahal dah jadi mustakmal dah, tapi sunat minum. Tu kalau kita tadah lah. Kalau dah masuk dalam parit nak ambil balik habis cerita lah gitu. Ni kalau kita tadah, tadah ke macam mana ke, ada sikit bekas-bekas tu, boleh hirup 2-3 hirup, sunat minum. Walaupun dia bukan air masak. Sebab dia air bekas wuduk, bekas ibadah. Tu. Ada keberkatan dia. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata, pada satu riwayat firman Allah Ta'ala, habis, maka seyogianya bagi orang yang akil, orang yang berakal, bahawa bersungguh-sungguhlah menghasilkan seumpama kasih ini kasih Allah. Kita berakal. Mukallaf dia nak kata. Mukallaf ni sepatutnya bersungguh-sungguh menghasilkan kasih sayang pada Allah Ta'ala, meraih redha dan rahmat Allah Ta'ala. Macam mana nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala? Ikut Nabi SAW, ikut apa yang disuruh oleh para ulama, yang dipahami daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, sebutlah Quran, siapa-siapa yang berkehendak kepada yang berkehendak kepada kasih Allah Taala, maka hendaklah dia kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut semua apa yang diperintah. Tu. Hingga jadi daripada orang yang muqarrabin. Orang berakal mestilah menghasilkan kasih sayang Allah sehingga jadi kategori orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Taala. Bila orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, ada satu kaedah dia panggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Tu. Hasanatul abrar, orang-orang baik buat baik, sayyiatul muqarrabin, di sisi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala dia berasa dosa. Tu. Orang baik buat baik, tapi di sisi orang yang dekat dengan Allah dia rasa dosa lagi. Contoh dia ialah orang yang baik dia semayang, tapi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala tak cukup semayang, mesti berjemaah. Tu. Dia tak berjemaah tu rasa dosa. Tak dosa, asalnya tak dosa, tapi rasa dosa. Orang baik semayang duha 4 rakaat contohnya, tapi orang muqarrabin rasa 4 rakaat tu kurang, patutnya 8 contohlah. Kiaslah ni. Orang yang baik rasa Isnin Khamis itu puasa, Isnin Khamis bagus dah, tapi di sisi orang muqarrabin rasa kurang. Kena jadi sampai tahap tu. Maka dia akan jadilah fastabiqul khairat, orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan. Sebab pahala lain-lain orang, lain-lain pahala. Walaupun kita sembahyang jemaah belaka isyak sehari contohnya, tapi pahala lain-lain. Pahala sah pertama lain dengan pahala sah kedua. Pahala sah kedua lain dengan sah ketiga. Sebab tu Nabi SAW sebut, kalaulah orang tahu sah pertama tu fadilat lagu mana, niscaya orang pakat nak mengundi siapa sah pertama. Siapa nak sah pertama pakat undi. Bukan undi pilihan raya ya. Undi sah pertama siapa nak pergi. Ini sah pertama kosong dia buat relax, dia jemput orang. Al-itharu fil qurbi makruh. Memberikan, mengutamakan orang lain ke sah depan dalam bab ibadat secara umum makruh hukum dia. Jadi tak patut je kalau kita tengok sah kosong kita suruh orang pergi, itu makruh. Kita mengutamakan orang lain dapat pahala lagi besar daripada kita. Sedangkan kita nak banyak pahala. Kita suruh orang lain pergi depan supaya dia dapat pahala lebih daripada kita, padahal kita ada peluang. Tu kaedah dia, al-itharu fil qurbi makruh. Mengutamakan orang lain dalam bab ibadat makruh. Utamakan apa lagi? Ikutlah apa-apa ibadat kita utamakan dia. Itu makruh.
Ni nak nikah dengan seorang contohnya, kita ada peluang nak nikah dengan dia, kita suruh orang lain nikah. Itu makruh. Sebab apa? Sebab nikah tu ibadah. Tu. Kita patut boleh dapat, tiba-tiba kita bagi ke orang. Itu makruh. Contohlah. Jadi mengutamakan orang lain dalam bab ibadat itu makruh. Itu dia. Jadi mestilah dia itu jadi orang yang muqarrabin. Jadi sepatutnya kita dapat nampak sah kosong di depan tu pergi selalulah. Jadi setiap sah tu beza pahala. Dan di sah yang pertama beza pahala juga, kanan lain kiri lain. Sah pertama yang belah kanan imam lebih afdal daripada kiri imam. Tapi pas ni jangan tak pergi kiri pula. Kena rapat, kena penuh sah pertama. Kalau tak sah pertama, kalau tak penuh, tiba-tiba dah buat sah kedua tak dapat pahala Jumaat, tak ada. Kita selalu tengok masjid-masjid surah-surah. Kalau contoh masjid tu panjang lah biasanya, panjang apa ke sana ke ujung lagi. Biasanya ujung-ujung tu tak ada orang, tiba-tiba buat sah kedua lah. Hak sah kedua tak ada pahala Jumaat. Dia kena bagi penuh rapat masa satu habis. Biasa masjid besar lah, hak jenis malas lagi tu imam dah rokok dah, dia pun buat sah kedua. Habis. Tak dapat pahala. Sah kedua tak dapat pahala. Orang lain mari pula sambung sah kedua, tak dapat pahala juga, patut dia pergi sana lah. Tu. Yang sah pertama pula, yang dekat dengan imam lebih dapat pahala daripada jauh berimam. Tu. Yang dekat daripada tu imam, mana orang yang lagi dekat dengan tu imam lagi pahala besar. Tu. Kalau jauh lagi daripada tu imam, kurang sikit. Itu baru sah pertama. Kalau sah kedua lagi kurang, ikut lah. Sah kedua belah kanan lebih afdal daripada sah kedua belah kiri. Dan sah kedua yang lebih dekat dengan imam yang belah kanan lebih afdal daripada sah belah kiri yang dekat dengan imam. Gitu. Kiaslah 3, 4, 5. Itu untuk lelaki-lelaki. Untuk perempuan memang sah afdal dia belakang. Itu tak ada apalah, ni kita hak lelaki depan ni. Itu aturan pekoh dia. Sah pertama mesti penuh dulu, baru buat sah kedua. Jangan kalau buat sah kedua, sah pertama tak penuh lagi, tak dapat pahala jemaahnya. Bila tak dapat pahala jemaah, semayang macam semayang seorang. Tapi wajib ikut tu imam sebab dah niat tu imam. Sebab dah niat makmum. Tapi pahala tak macam jemaah lah. Tu. Bik semayang rumah tu. Orang semayang masjid dapat 27 darjat, dia semayang masjid dapat 1 juga. Bik tak payah semayang tu. Bik semayang rumah. Tu. Jadi ada benda-benda yang mana kalau kita buat tak ada pahala jemaah. Contohnya lagi, tu imam belum rokok habis, kita rokok dah, tak dapat pahala jemaah, kosong. Dapat pahala 1 je. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan barang yang hasil bagi segala aulia Allah daripada orang yang muqarrabin. Tu. Wali-wali Allah Ta'ala tadi orang yang berakal. Ni orang-orang yang wali Allah Ta'ala juga menghasilkan mahabbah, cinta pada Allah, sehingga mereka juga dikategorikan sebagai orang-orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kerana sebab kasih yang khaliq, dengan qaf, la'alla sawab dengan qaf. Khaliq itu Allah Ta'ala. Kita tak jumpa lagi nama Allah Ta'ala Khalif, tak ada. La'alla sawab qaf dah tu. Sebab kasih yang khaliq, yakni kasih akan Tuhan yang pencipta, maha pencipta. Dia ada 3, khaliq, bari, musawwir. Khaliq kalau terjemahnya pencipta, bari pencipta juga, musawwir pun pencipta juga. Dah apa bezanya? Jadi ulama Imam Ghazali rahimahullah taala membezakan 3 ni. Khaliq itu Khaliq itu mencipta daripada daripada tiada kepada ada. Itu Khaliq. Daripada tak ada kepada ada. Tu Khaliq. Kemudian bari ni pun pencipta juga. Dia lebih kurang hak tadi juga. Kalau musawwir ni pencipta juga. Tapi pencipta dari sudut dia menambah apa yang perlu pada makhluk. Mencipta juga, mencipta benda-benda lain yang menjadi keperluan dan perhiasan makhluk.
Tu Allah Ta'ala. Nama banyak, lain-lain. Kerana sebab kasih yang khalik, dan mereka itu wali Allah, meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia ni maksudnya ialah hatinya tak ada dunia, bukannya tak kerja. Dia dalam tasawuf ni ada dua, maqam asbab, maqam tajrid. Kita ni maqam asbab belaka kebiasaannya, sebab hati kita tidak akan tenang untuk cari rezeki melainkan dengan kerja. Baru kita rasa tenang sikit, walaupun sikit, itu qada Allah Ta'ala nak berilah. Maqam tajrid ni, hati dia berasa tak perlu kerja pun Allah beri. Dia memang berasa sungguh begitu, dia bukan buat-buat ni. Maqam tajrid ni, dia tak kerja pun dia yakin sungguh Allah Ta'ala beri. Itu maqam tajrid. Itu bukan maqam kita, tu atas sikit. Jadi kalau orang yang sampai tahap ni, dia tak kerja tak apa, memang dia gitu dah keadaan dia. Dia panggil ahwal. Jadi kalau tunggu pondok contohnya, dia kerja apa macam mana dapat duit? Allah Ta'ala beri. Dia dah pergi sampai ke tahap maqam tajrid lah tu. Tak ada kerja. Kalau tengok pondok-pondok tani ke mana-mana ada kerja. Kiai Indonesia tak kerja dia. Kerja mengajar ya. Kunggang pagi petang siang malam. Ada orang beri berah lah, duit lah apa lah. Itu maqam tajrid. Memang passion dia, memang gitu dah keadaan dia, bukannya buat-buat. Ni nak maqam tajrid, tapi lah hati, apa esok? Pula dah. Kita ni maqam asbab, kena pergi kerja lah. Kita berasa hati kita ni tak tenang, melainkan kena ada kerja juga. Memang kita yakin Allah Ta'ala beri rezeki, tapi passion kena usaha ikhtiar sikit. Kalau maqam tajrid ni tak usaha ikhtiar tak apa, Allah beri belaka. Allah beri, memang beri sungguh. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, habis wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.